dah makan ubat tu 2 tahun kan. Lepas tu side effect sekarang pun tulang dah menipis. Lepas tu nanti bila kita cakap tulang menipis tak boleh angkat berat, nanti dia kadang-kadang tak faham juga. Macam hari tu nangis jugalah bila dengar tu kan. Tapi nak macam mana? Keluarga mereka pun perlu faham dan peka tentang penyakit SLE kerana ia adalah penyakit kronik yang sepanjang hayat. Jadi ahli keluarga perlu faham, memberi sokongan moral, memberi sokongan dari apa-apa segi jugalah. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam penuh inspirasi diucapkan kepada anda semua penonton wanita hari ini. Kami harapkan anda semua dalam keadaan baik-baik hendaknya. Maklumlah hari ini hari Khamis, Fahrin. Bagi adik-adik mungkin hari ini ada yang hari terakhir sekolah kerana esok dah pun mula bercuti, yang mana mereka akan bercuti selama lebih kurang 28 hari. Betul, mesti macam-macam aktiviti yang telah pun direncanakan oleh ibu ayah dan juga keluarga untuk sama-sama memanfaatkan waktu cuti anak-anak dan juga adik-adik kita ni. Dan sambil-sambil Fiza kongsikan itu juga bagi mereka yang duduk di Johor Bahru, Johor, ada sesuatu yang menarik hujung minggu ini menanti anda yang kami akan kongsikan nanti. Ya. Okey, baik. Dan hari ini juga topik menarik lagi kami akan bawakan kepada anda, tetapi sebelum itu kami juga ingin berkongsi sesuatu, bukan saja anda menyaksikan wanita hari ini, tapi ada sesuatu juga mengenai wanita, iaitu mengenai Women Talk. Betul. Kalau wanita hari ini kita makan tengah hari, tapi Women Talk ni kita brunch. Kita brunch. Okay, jadi jangan ketinggalan untuk sertai Brunch with Women Talk, satu sesi perkongsian untuk wanita bersama Flavets, Christy Ng dan juga Hannah Delisha yang akan berkongsikan tentang fashion dan rahsia kecantikan. Jadi jangan lupa untuk sertai mereka juga di booth Flavets kerana banyak aktiviti menarik menanti anda pada 10 Disember ini di M Resort and Hotel Kuala Lumpur. Jadi inilah masanya kan, orang kata ini, kita ni kalau program wanita ni, dari wanita kepada wanita ni ada banyak sebenarnya perkara nak kita cakna kepada anda penonton tentang kesihatan, tentang kekeluargaan, fashion dan macam-macam lagi. Seperti kita hari ini, di Wanita Hari ini kami nak bawakan pemerhatian anda penonton tentang satu lagi topik kesihatan yang kadang-kadang kita pernah bicarakan, kita tahu ataupun kita sengaja tak nak ambil tahu, ataupun kadang-kadang Fahrin, kalau tidak berlaku dalam kalangan ahli keluarga ataupun rakan-rakan terdekat kita, kita susah nak ambil tahu tentang perkara ini. Jadi pastikan untuk itu anda bersama dengan kami sepanjang siaran ini. Sebelum itu, sebagai pembuka tirai topik kita hari ini, kita saksikan kompilasi TikTok mengenai kesihatan ini. Silakan. Okey, first video Cha tentang skin adalah Cha nak cerita tentang autoimmune. Okey, apa itu autoimmune? Okey, boleh baca maklumat dekat sini, tapi secara general atau secara yang Cha fahamnya, sistem badan kita, sistem imun badan kita, dia memang dah Allah jadikan ataupun Allah dah susun yang dia memang boleh detect benda-benda asing. So bila contohnya contoh kan you all vaksin, demam, dia boleh detect ada benda lain dah masuk. Tapi autoimmune ni sistem imun kita salah kenal pasti benda yang masuk. Maksudnya
Baik, kompilasi TikTok itu sedikit sebanyak memberi pencerahan kepada anda tentang apa yang kami akan kongsikan dalam topik kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, kita ingin buka ruang dan peluang bersama dengan mereka yang kerap kali berbisik. Dan ini mereka nak berbisik dengan saya, tapi berbisiknya Kerajaan Langit. Okey, baik. Ini dia saya bersama dengan tetamu-tetamu kita, Ravin, pengarah, dan Imran Akil, penyampai radio Hot FM, dan juga Roro, pelakon suara. Okey, baik. Ini merupakan satu podcast ataupun diumpamakan sebagai drama podcast, betul? Bisikan Kerajaan Langit. Jadi, Ravin, boleh ceritakan mengenai podcast ini? Okey, so Kerajaan Langit ni merupakan mazhab agama sesat yang diasaskan pada tahun 1980-an di Hulu Besar Terengganu, dan mereka aktif sehingga ke tahun 2005. Dan Bisikan Kerajaan Langit pula ialah sebuah podcast bersiri fiksyen yang sedikit sebanyak diinspirasikan dan diolah dari peristiwa bersejarah tersebut. Dari kisah benar lah. Kita ingat Kerajaan Langit ni. Saya ini semua pun dah tahu kalau kita pernah dengar Ayah Pin dulu kan. Itu Kerajaan Langit pada dulu. Okey, bagi pelakon-pelakonnya seperti Imran sendiri lah, bagaimana dalam menerima watak ataupun cabaran untuk berlakon dalam sebuah drama yang kita bukan mudah tau, drama radio ataupun drama podcast ini. Bagi saya memainkan watak sebagai Ryan Redden, seorang influencer yang kalau boleh nak sehabis baik untuk lakukan yang mendapat views paling banyak. Jadi dia buat bagi saya untuk character development ni, sebab saya sendiri sebelum jadi penyampai radio dan juga pelakon adalah seorang influencer. So macam nak jadi diri saya je kat situ sebenarnya. Tapi susah sikit sebabkan kita bukan berlakon habis, just pakai suara je. Okey, jadi pelakon suara. Kalau tengok Roro, pelakon suara. Tak pernah berlakon drama lagi ke? Belum cuba lagi? Belum lagi. Okey, tak apa. Okey, bagi Roro sendiri sebagai pelakon suara ini, bagaimana cabarannya untuk drama podcast ni? Saya bawa watak sebagai Puan Salma. Jadi watak Puan Salma ni dia seorang yang misterius. Jadi atas arahan tuan pengarah kita, dapatlah saya bentukkan karakter Puan Salma yang misterius ni. Cuma nak tahu lagi kena tengoklah. Kena tengok pula. Kena dengar. Ya Allah. Tengok kami pelakonnya. Dengar drama. Okey. Ravin, saya pernah juga mencuba-cuba untuk buat lakonan seperti ini, tapi sebagai seorang pengarah pasti ada cabarannya tersendiri. Bukan saja nak mengolah skrip, tapi nak memvisualkan suara tu. Betul. Bagaimana Ravin sentiasa memastikan ianya cantik? Sebab dalam podcast ni tonasi suara tu amat penting. Tonasi suara tu amat penting. So from the pronunciation, daripada dialog delivery dia kena lebih tepat kepada karakter. Dan saya sebagai seorang pengarah, saya kena pastikan yang semua tonasi suara mereka memang sesuai dengan scene dan karakter masing-masing. Jadi ada memang dalam kita kalau syuting tu memang ada kat suara kau macam tak apa cantik. Memang akan berlakulah situasi seperti itu. Lagipun tuan pengarah kita pun dia jenis yang dia bagi tahu dulu, dia lakukan dulu baru saya ikut. Okey, macam ni. Sebab saya first time. Okey. Baik. Okey, untuk drama sendiri, drama ini sendiri dari segi skrip, jalan ceritanya, apa yang Imran rasakan menarik untuk didengari? Okey, bagi saya podcast ni sangat menarik sebab ia adalah satu sebab podcast ini pertama sekali telah pun dinominatkan dalam Asian Podcast Festival. Wow, okey. Sebagai antara yang terbaik, podcast terbaik. Best Narrative Podcast in Fiction. So obviously kalau dah tercalonkan, obviously podcast ni berbeza daripada yang lain. And ia ada elemen seram. Dan macam-macam dalam tu. Kalau korang nak tahu, boleh dah dengarkan. Okey, jadi untuk Roro sendiri, kita nak mengajak semua penonton-penonton wanita hari ini dan semua di luar sana untuk pastikan mereka mengikuti drama Kerajaan Langit, podcast Kerajaan Langit ni. Bisikan Kerajaan Langit ni. Silakan. Di mana mereka boleh dengar? Apa menariknya, silakan. Apa yang menariknya kena dengar dulu dia punya trailer. Sebab ada je dekat Audio Plus dan juga di Spotify dan juga Apple Podcast. Yes. Dan juga sudah pun keluar di Audio Plus. Yes. Baik. Okey, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ravin, Imran dan juga Roro kerana bersama kita pada hari ini. Suatu pendekatan yang cukup menarik. Bukan saja drama TV menarik, tapi ini juga sesuatu yang berbeza menanti anda.
Okey, baik, dan hari ini kami mengetengahkan topik kesihatan iaitu autoimmune SLE, di mana saya pasti apabila mendengarkan apa yang kami cuba ketengahkan pada hari ini, ada yang pernah mendengar, mengetahui ataupun ada di antara mereka yang kurang pasti. Jadi pastikan anda bersama kami pada hari ini, dan sekiranya anda ada ahli keluarga, teman-teman rapat atau anda sendiri tidak pasti, boleh kongsikan pendapat ataupun soalan anda di Facebook kami, Wanita Hari Ini TV3, Instagram kami WSHA TV3, dan jangan lupa juga untuk follow TikTok kami. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini, Wanita Hari Ini. Tahukah anda penyakit autoimun adalah keadaan di mana sistem imun tubuh akan menyerang sel-sel baik atau tisu di dalam tubuh mereka sendiri. Ini terjadi disebabkan oleh sistem imun badan yang tidak dapat membezakan dan menganggap ia adalah sel atau tisu yang asing. Selain itu, terdapat sekurang-kurangnya 80 jenis penyakit autoimun dan antara yang paling sering didengari adalah penyakit lupus, thyroid dan artritis. Di Malaysia, dianggarkan lebih dari 10,000 penduduk disahkan mengidap SLE. Sistem lupus erythematosus adalah penyakit yang paling digeruni oleh golongan wanita. Purata 90% wanita menghidap penyakit ini. Ia juga berkemungkinan disebabkan oleh faktor genetik, persekitaran dan hormon. Di samping itu, kebiasaannya penyakit autoimun ini akan menyerang wanita dalam lingkungan umur 15 hingga 45 tahun. Di Malaysia, ramai yang masih tidak mengetahui tentang penyakit autoimun. Justru sangat penting untuk kita mengetahui kesedaran tentang penyakit ini. Saya tahu tapi sedikit je sebab ada family member saya yang ada thyroid. Jadi dari situ kita tahu selalunya orang thyroid ni dia tak boleh makan certain makanan ataupun ambil certain ubat-ubatan sebab dia macam dia punya antibody tu yang akan attack dia punya antibody, her own antibody lah. Tak tahu, tapi saya dengar sekarang dekat social media banyaklah cakap pasal autoimmune sekarang. Tak tahu. Saya first time dengar penyakit ni. Tahu disebabkan oleh sistem keimunan badan yang recognize something yang sepatutnya tak harm badan kita, tapi dia recognize something tu as something harmful. Itu dia tadi sedikit penerangan berkaitan tentang topik autoimun yang kami bawakan kepada anda hari ini. Dan Farin, rata-rata apabila rakan wartawan kita bertanya kepada orang ramai tentang sejauh mana mereka cakna ataupun tahu tentang penyakit autoimun ini, kebanyakannya tak tahu tentang penyakit autoimun ini. Tidak pasti, malah ada yang tidak pernah mendengar sekalipun. Baik, jadi kami bawakan kepada anda pada hari ini, kita bersama dengan Profesor Madya, Dr. Wan Syamimi Wan Ghazali, pakar rheumatologi Hospital Pengajar UPM. Terima kasih Prof sama kita pada hari ini. Okey, kita dah mendengar dah ketidakpastian dan mereka yang tidak tahu apakah sebenarnya autoimun itu. Okey, autoimun ni kalau kita tengok dari perkataan dia sendiri tu kita dah boleh agak. Auto maksudnya self. Immune ialah sistem pertahanan badan, immunity, di mana dalam badan kita akan menghasilkan protein yang akan bertindak untuk melawan semua serangan jahat ni seperti kuman, virus, fungus dan sebagainya. So bila penyakit autoimun berlaku, maksudnya self against self. Autoimun dah mula nak attack diri sendiri. So antibody ni dia jadi macam confused. So dia try to attack dia own, kita punya own cell dan tissue dalam badan. So ini yang menyebabkan keradangan dan inflamasi. Okey, kalau kebiasaannya kita kalau bahasa mudahnya kita faham antibody tu sepatutnya dia macam jadi benteng untuk menyerang yang jahat tu lah. Tapi sekarang ni dia tak kira dah jahat ke baik, dia serang. Okey. Tapi kalau kita cakap tentang penyakit autoimun ini, mungkin ramai juga dalam kalangan penonton kita yang kurang pasti dan mungkin baru tahu tentang penyakit ini. Katanya thyroid pun autoimun juga dan ada pelbagai lagi jenis penyakit autoimun dan
kebelakangan ini mungkin ramai juga yang memperkatakan tentang penyakit autoimun SLE. Kalau boleh diperjelaskan oleh Prof. Okey. Autoimun ni dia boleh menyerang sama ada satu organ ataupun multiple organ. So satu organ ni apabila yang macam Fiza cakap just now kan, apabila menyerang thyroid sahaja. Multiple organ lebih daripada satu organ. Contohnya SLE yang dah Fiza mention. SLE ni apabila autoimun itu menyerang lebih daripada satu organ. Terutamanya internal organ. Jadi SLE sendiri kalau you go through the definition systemic. Apakah itu systemic? Systemic is proses yang menyeluruh. Apabila ia melibatkan lebih daripada satu sistem. Lupus dalam bahasa Latin maksudnya wolf, serigala. Kenapa tiba-tiba jadi serigala kan? Erythematous, merah yang amat sangat-sangat reddish appearance on the face. So zaman dulu kurun ke-14 orang dah start tahu sebenarnya dah ada SLE patient apabila mereka presented with macam muka kena gigit dekat serigala. Butterfly rash. That is the classic features of SLE kan. Bermula daripada luaran Mula. Jangan ingat comel tau. Butterfly rash tu. Itu simptom. Itu ada simptom lah. Dan amat ditakuti. Zaman dulu kurun ke-13-14 sakit SLE ini amat ditakuti sebab muka macam dah lah macam beaten wolf. Merah pula kan. So actually that's how the lupus erythematous datanglah. Daripada kurun ke-14 lagi. Okey, Prof, banyak lagi kita nak kongsikan bersama dengan Prof, tapi kita juga nak kongsikan pengalaman seorang individu ini yang baru saja berusia 18 tahun yang mempunyai penyakit SLE darah dan juga sendi. Namun apa yang nak kita kongsikan bersama dengan anda ialah bagaimana penerimaannya dan bagaimana dia juga bangkit dan juga positif untuk meneruskan kehidupan dalam menerima keadaan ini. Ternyata ia bukannya mudah, kita saksikan. Bagi saya pentinglah untuk orang tahu sebab kadang-kadang bila kita cakap penyakit autoimun kan, lepas tu nanti diorang macam apa tu? Lepas tu diorang anggap saya ni manja. Ditimpa dengan penyakit yang menjadi antara pembunuh senyap wanita di usia yang muda bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilalui oleh sesiapa sahaja. Puteri Zawiya Sayyidah Adinur Shah Hamzah, 19 tahun, telah disahkan menghidap penyakit lupus yang melibatkan sel darah sejak 3 tahun lalu. Saya dapat diagnose tu dari 2020, bulan 7. Masa tu saya macam kerap sakit kepala. Lepas tu sakit sendi tu macam kerap. Lepas tu banyak ulcer dalam mulut, rambut gugur. Lepas tu letih dia tu macam letih yang teruk lah. Sampai satu hari tu sakit kepala tu sampai ke telinga. Lepas tu mak bawa pergi tempat telinga, cek semua okey, tak ada apa. Lepas tu doktor yang dekat tempat telinga tu yang detect macam kuning, pucat. Lepas tu daripada situlah ambil darah. Lepas tu dapat tahu semua. Meskipun nampak tegar, namun kadangkala dia juga tidak mampu untuk menyembunyikan perasaan sedihnya. Menurut Puteri, dia sangat bersyukur kerana dikurniakan ahli keluarga yang sangat menyayangi dan mengambil berat tentang kesihatan dirinya. Pernah juga rasa macam menyusahkan keluarga tu sebab yelah daripada kecil duk sakit tu, sakit ini. Lepas tu sekarang pun sakit lagi. Ingatkan dah besar, okey kan. Tapi mak ayah okey, diorang pun bagi macam kata semangat kan. Macam ingatkan makan ubat selalu. Kadang-kadang diorang macam suruh rehat sebab yelah kan kerja kan. Dengan study lagi, diorang suruh rehat. Tapi saya macam jenis happy macam tu tau. Lepas tu tak ada pun fikir sangat sakit ni macam mengganggu ke. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Meskipun diuji dengan penyakit ini, namun Puteri sentiasa berfikiran positif dan tekad untuk melawan penyakitnya kerana dia mempunyai impian untuk dicapai. Kini, dia sudah mampu tersenyum dan mampu berdamai dengan takdirnya.
Baik, kami di Wanita hari ini mendoakan adik putri terus tabah dan terus insya-Allah kekal sihat. Baik, dan itu juga membuktikan bahawa SLE ini bukan saja tidak mengira umur, tidak mengira jantina, tetapi memang hakikat juga kecenderungannya lebih kepada wanita. Dan ini mungkin kita akan terus perjelaskan lagi. Ya, doktor mungkin boleh kongsikan menerusi pembacaan dan juga apa yang telah pun kami kongsikan dari awal tadi, benar ataupun tidak sebenarnya SLE ini yang memang 90% lebih cenderung kepada golongan wanita, dan selain daripada butterfly rash itu, apa antara lain yang simptom-simptom yang kita perlu ambil tahu ataupun Cak Nala sebagai seorang wanita khususnya? Betul-betul. Soalan yang amat penting sebab masyarakat sana harus aware kan apa yang perlu diketahui mendapat rawatan yang awal. So saya bagikan simptom ini kepada dua. Satu non-specific, satu lagi very specific. So non-specific ni yang susah. Non-specific ni macam mana? Demam yang berpanjangan, pergi jumpa doktor, ambil ubat pun tak hilang kan, dan cek denggi, covid semua dah okey, tak ada pun kan. Yang kedua keletihan yang amat sangat. Letih sangat. Kenapa tiba-tiba letih ni? Yang ketiga fokus. Kenapa susah sangat nak fokus? Kerja pun stres ni kenapa kan? So it's so non-specific. Badan memang letih sangat, tak tahu kenapa. Yang kedua symptoms yang very specific. Very specific ni maknanya di mana keradangan itu berlaku. Contohnya kalau radang itu berlaku dekat joint. So joint itu akan menjadi bengkak, sakit, susah nak bergerak, early morning stiffness. Jika berlaku dekat kulit, nampak all those yang beaten wolf tu kan, merah dekat muka, especially tempat yang exposed to the sun. Kalau berlaku dekat mulut juga, mouth ulcers banyak, rambut tiba-tiba gugur. Kenapa sikat-sikat rambut ni dah dapat patches, botak-botak kan. Kalau dia menyerang paru-paru dengan jantung, shortness of breath, mengah, naik tangga, mengah, jalan jogging-jogging, itu biasa jogging okey, tiba-tiba dia kena jalan. Kalau buah pinggang macam mana? Dia punya bengkak, kaki menjadi tiba-tiba bengkak. Kalau yang paling penting, kalau dia menyerang brain, otak. Sometimes SLE otak ni kita tak perasan. Contohnya stroke. Tiba-tiba muda lagi kena stroke. Ataupun seizure, sawan. Kenapa ni? Kan? That kind of brain manifestation sometimes kita tak berapa aware. Okay, doktor minta maaf, saya mencela. Okey, kalau kita dengar memang terlalu banyak simptom-simptomnya. Betul. Tetapi ianya akan menimbulkan orang kata kekeliruan juga. Dan setiap kali bila dapat macam, apakah cabaran kepada seorang doktor untuk mendiagnos? Kerana apa yang saya baca, apa saya fahamkan, mereka akan merawat apa simptom itu terdahulu sebelum mengesan SLE kemudiannya. Itu sebenarnya susahlah kan. Itu amat bahaya sebenarnya. So apabila seseorang itu mengalami penyakit yang tak sure, non-specific or specific, dia memang kena jumpa dengan doktor yang betul. Pakarnya. Doktor yang betul, kena jumpa dengan pakarnya. Nanti kita akan ambil all the autoimmune screening lah. Doktor dah kongsikan tentang antara simptom-simptomnya dan juga kecenderungannya kepada wanita khususnya. Saya juga ada pengalaman ahli keluarga yang mempunyai penyakit autoimmune ini yang mengambil masa hampir kurang 2 tahun baru kita dapat tahu outcome ataupun hasil diagnosisnya itu. Tapi di talian ketika ini kita juga bertuah hari ini bersama dengan seorang pesakit SLE yang ingin berkongsi pengalaman dan juga kisah beliau bersama dengan kita penonton yang insya-Allah semoga dapat dijadikan manfaat dan juga sedikit tips kepada anda yang mungkin mengalami masalah yang sama. Kita bersama dengan Raja Nadia Sabrina di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan kami pada hari ini. Baik. Terima kasih. Baik Nadia, kita dah bincangkan sedikit, kita kongsi juga sedikit pengalaman daripada adik putri tadi, dan bagi Nadia sendiri, bagaimanakah pengalaman daripada pihak Nadia sendiri? Boleh kongsikan bersama kami? Okey, boleh. Okey, actually it took a long while untuk doctors actually diagnose me as SLE. So I think in 2010 my first experience ialah tiba-tiba I tak boleh bergerak. My whole body sakit sangat. So that was just like about 2 weeks before my wedding. And then so I di-hospitalised kan. And memang sakit lah. Masa tu I was already kalau nak pergi mana-mana kena on the wheelchair semua. So masa tu memang tak tahu kenapa lah. So banyak doktor jumpa semua and check. Lepas tu sampaikan doktor kata kena postpone my wedding. And then of course I cakap tak nak, buatlah anything you need, letak painkillers ke apa ke, I want to keluar just to kahwin. And then after that diorang cucuk steroid, bagi a lot of painkillers. So I keluar sekejap untuk kahwin and then I masuk balik I think about a month plus.
masuk balik. So maksudnya I keluar untuk kahwin sahaja. And then bila dah masuk tu balik admitted tengah hospital, diorang basically a lot of different specialists just try to see apa I sakit apa ni. So last they diagnosed me with slip disc and fibromyalgia. At that time I didn't know what fibromyalgia is, tapi lepas tu I just go on with it lah. So after dah keluar daripada hospital, I still macam on bed rest dekat rumah. Lama tak boleh bergerak, and then fatigue, sakit belakang, sakit like throughout my body. And then after that, bila I dah okay balik, dah kena dengan the medication apa benda semua, I was on steroids and ubat-ubat lain lah, painkiller semua. So I start kerja balik. And then after that jadi balik. So I basically throughout the years, I keluar masuk hospital for different reasons. Okay, and then lepas tu ada juga sekali I masuk hospital tu sebelah badan I tak boleh bergerak. So then masa tu memang different diagnosis lah, I guess, because I never met with a rheumatologist. So rheumatologist is the one yang supposed to diagnose with autoimmune disorders kan. So I never met a rheumatologist, tapi I met all the different types of specialists kan at that time. So basically, I tak pernah didiagnose with SLE lah, tak pernah check, okay? And then after that, in 2012, I actually got pregnant, and it was a difficult pregnancy. I was in the hospital for 78 days. Lepas tu, my baby passed away after 12 hours because her lungs were not fully developed. Masa tu, I didn't have the answer lah, tak tahu like why and all that. Fast forward to 2018, suddenly after I dah work like actively, I was a lawyer before, and then after that masa tu I run fashion brand, aktif semua. So dia macam up and down tau, physically. So sekejap okay, bila aktif sangat, tapi bila tak aktif, I memang sakit sangat badan I. Sakit sangat badan. So I was travelling, masa I had my fashion brand tu, I was travelling, and then bila kat London tu, I rasa sejuk tu, I tak boleh tahan. Tiba-tiba my joint semua akan biru. I thought it was normal. I ingatkan, semua orang macam ni. I ingatkan macam, orang lain pun sejuk akan jadi biru kot. Macam ni. I thought it was normal. And then sakit, sendi semua, I thought it was normal. And then balik tu, lepas balik daripada travelling apa semua tu, tiba-tiba in June 2018, I was hospitalized again, and then I was diagnosed with arthritis. Okay. Lepas I diagnosed with arthritis, I thought, oh my god, like, inilah answer dia. So I thought that was the answer. And then tiba-tiba I was on wheelchair for a long time. I think about 6 months lepas tu. In January, tiba-tiba my joints dia jadi biru. Dia lebam biru. Just when I try to turun naik a few steps of stairs, tangga kan, macam turun naik sikit je, nak try sikit, tiba-tiba biru and terbaring. So I was like, kenapa jadi macam biru lebam ni kan? So I check, and then I was diagnosed with rheumatoid arthritis, which is also an autoimmune condition. And then I Google tengok, ada pasal SLE lupus ni similar. So I tanya, could it be lupus? And then tiba-tiba I met a different doctor, rheumatologist and general doctor ni. They diagnosed, dua doktor diagnosed me with lupus. And also rupanya the loss of my baby yang dulu tu pun sebenarnya rupanya was because of lupus juga. So maksudnya my lupus attack my joints, my sendi semua. And then I lost my babies also before this because of that. And basically ada juga yang I masuk because ada inflammation of the rib cage, and then my asthma trigger balik. So my lungs also lah. So basically they affect my joints, my rib cage and my lungs. Okey, Nadia, pengalaman Nadia ni bukan pengalaman yang singkat, bukan pengalaman yang mudah. Kami yang dengar ni pun terasa sebab di hati. Tapi bagaimana melalui proses ini hampir 12 tahun ini meneruskan kehidupan, menerima keadaan ini, dan pastinya memerlukan kumpulan sokongan yang sangat-sangat kuat, terutama sekali dari ahli keluarga. Kalau boleh Nadia ringkaskan. Dengan suara yang cukup positif ini. Ya, kita kongsikan bersama dengan penonton kita. Okey, betul. So, memang I don't think I can survive kalau I tak ada support daripada family and friends throughout the years. So, kalau macam dekat macam dekat hospital, and then also to have people yang macam understanding.
because benda ni bukan just affect physically but also mentally, emotionally, sebab it will change, dia akan mengubahkan kita. So memang perlu satu support system yang kuat yang boleh cubalah. I mean, of course orang lain tak boleh nak cuba faham sebab kita yang dalam situasi ni, tapi you know, to just be there. Be there with us, macam you know, just be there with us. So itu memang sangat-sangat important lah. And also macam for those out there yang kalau ada family or friends yang ada penyakit ni kan, macam just be there for them. Sebab memang we don't expect anyone to understand what we're going through, sebab kita pun kadang-kadang tak faham. So that's why macam for me pun, it took me about 2 years plus to share this about this on social media, sebab I sendiri tengah nak cuba faham juga kan. So Alhamdulillah, you know, ada satu time dulu, I think 2-3 years ago, I thought that my life dah macam ada lagi ke peluang untuk I survive benda ni. Masa tu lah I ingatkan, sebab masa tu kan I was on the wheelchair semua. Lama jugalah, almost 2 years semua kan. Tapi Alhamdulillah, you know, macam with the support of the family, and then of course the doctors yang I have, the right doctors that I have right now, you know, dengan the right treatment semua. So Alhamdulillah, now I'm able to walk balik. I'm able to work. I'm able to, you know, be better for my family, for my kids. So Alhamdulillah. So at that time, ingatkan macam dah, you know, putus harapan. Apa ni? But Alhamdulillah, okey now. Alhamdulillah. Okey. Nadia, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi tentang pengalaman ini. Saya kira bukan mudah untuk seseorang itu berkongsi pengalaman ataupun apa yang berlaku dalam hidup, dan kemudian hari ini bangkit, dan semoga ini juga banyak sebenarnya rakan-rakan yang kalau kita lihat di Facebook ini merupakan pesakit-pesakit SLE yang hadir di Facebook ini. Semoga ini juga dapat menjadi pemangkin, pembakar semangat untuk mereka dapat meneruskan kehidupan. Farin, kejap lagi pukul 2, Nadia nak pergi celebrate birthday anak dia. Mungkin kita boleh nyanyikan lagu birthday. Okey. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Elhan. Happy birthday to you. Terima kasih Nadia, semoga sembuh. Dan terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi pengalaman dengan kami. Terima kasih Raja Nadia Sabrina. Dan sebelum kita berehat, untuk sahabat saya Fiza, saya nak ucapkan tahniah kepada awak kalau kita mendengar berita kisah tersebut. Untuk arwah kakak, pasti itulah juga yang beliau minta, beliau harap, dan itulah anda menjadi seorang adik yang terbaik dan lebih yang terbaik. Always be there for her. Okey, kita berehat seketika. Kembali lagi selepas ni. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini, dan kita masih lagi membicarakan tentang penyakit autoimun SLE dan wanita. Ada banyak pengalaman, perkongsian yang telah pun dikongsikan bersama dengan anda penonton dan juga mereka yang bersama dengan kami di Facebook. Kita nak berbalik kepada Prof. Bila kita bercakap tentang masalah SLE ataupun autoimun ini yang kecenderungannya kepada wanita, ini yang kita nak tanyakan. Apa antara punca kenapa wanita ini yang mudah untuk diserang dipilih? Dan bila kita cakap tentang wanita ini, pastinya kalau wanita ini nak mendidikan rumah tangga, nak berkeluarga dan sebagainya. Bagaimana peluang untuk mereka mendapat zuriat itu di kemudian hari? Okey. SLE ini memang 90% wanita, hanya 10% lelaki dan kanak-kanak. So kenapa wanita ini istimewa? Sebab kita ada hormon estrogen. Hormon estrogen itu sebenarnya membuatkan wanita itu istimewa. So hormon estrogen ini penting untuk sistem pembiakan, puberty, pregnancy and so on. Tapi estrogen ni dia juga sangat suka kepada antibody kita yang jahat tu. Dia suka bergabung dengan antibody kita yang jahat tu. Jadi antibody yang jahat ni dia tak nak keluar daripada badan. Dia memang suka duduk bersama-sama dengan estrogen kita tu, dan ini menyebabkan lagi banyak keradangan yang berlaku. Jadi kalau kita perhatikan selepas umur menopause, after 45 to 50 years old, kita punya hormon estrogen semakin kurang. Pada saat itu autoimun dah tak suka dah dekat kita. Kalau sebab ada 45 tahun je kebiasaannya. 45-50 macam tu lah. Depends on your menopause age kan. Sebab tu kalau memang ada, bukan tak ada menopause SLE, tapi dia punya presentation sikit-sikit je. Dia tak kacau sangat. Dia macam nak main-main je. So sebab tu umur tu penting. Female estrogen fetal punya age group tu ialah memang faktor penyebab. Okey. Soalan kedua, bila katalah kan ini mungkin menjadi kerunsingan dalam kalangan mereka juga, ada tak peluang untuk
mereka terus mendapatkan zodiak? Ya, that is a very good question. Semua dah takut dah. Kena SLE tak boleh kan? Sebenarnya tidak. SLE patient sama dengan populasi lain. Mereka boleh melahirkan anak yang cantik, yang bijak, yang pandai. Dan mereka sendiri pun boleh achieve. They all can be like, consultant for example kan. Tapi amat penting yang membezakan SLE patient dengan pesakit yang orang lain ialah SLE patient kena jumpa kita dulu sebelum plan to get pregnant. Dia ada beberapa benda. Yang pertama, kita kena pastikan SLE dia dalam keadaan tidak aktif. Boleh insya-Allah. Yang kedua, kita kena pastikan ubat-ubatannya adalah ubat yang betul yang boleh dimakan throughout the pregnant. Jangan risau. Insya-Allah, orang kata di mana ada kesakitan di situ ada penawarnya. Kita jumpa dengan orang ataupun pakarnya, insya-Allah dapat membantu anda. Tapi sebenarnya Fahrin, Prof, bila bercakap tentang sakit ni, macam tadi Nadia kongsikan, mereka yang kadang-kadang sakit pun tak tahu apa yang mereka rasa. Apatah lagi orang di sekeliling. Bila bercakap tentang caregiver ataupun mereka yang berada di sekeliling kita ni, penting juga untuk kita mempelajari bagaimana untuk sentiasa ada bersama mereka yang dalam keadaan kesakitan ataupun kesusahan ini. Justru nak kongsikan. Kami nak kongsikan bersama dengan anda wujudnya juga SLE support group ataupun kumpulan sokongan untuk mereka yang menghidap SLE ini. Cukup menarik. Kita bersama dengan Persatuan SLE. Persatuan SLE. Persatuan SLE Malaysia ditubuhkan pada tahun 1994 bertujuan untuk memberi sistem sokongan yang kuat buat pesakit-pesakit lupus agar sentiasa positif dalam berjuang melawan penyakit ini. Kami mengadakan macam-macam aktiviti di sini, macam yang boleh dilihat. Ini adalah dewan di mana kami selalu mengadakan public forum, forum untuk awam, di mana kami mengutarakan isu-isu yang dihadapi oleh pesakit-pesakit SLE. Jadi kalau penuh dewan ni boleh menampung dalam 50 orang. Dan selalu lepas sesi forum awam ini, kami akan mengadakan refreshment dan share and care session. Share and care session ni perlu kerana pesakit-pesakit SLE ini selalunya dihidapi oleh kaum wanita. Di kalangan umur 15 hingga 45 tahun. Jadi these people are at the most reproductive stage of their life. Diorang adalah pelajar, suri rumah tangga, career women. So they need a lot of support. Selain itu, pelbagai aktiviti dijalankan pada setiap hujung minggu di mana ia melibatkan pesakit dan juga ahli keluarga bagi mewujudkan pemahaman yang lebih baik tentang penyakit ini. Menurut Dr. Haslin, sokongan dari suami dan anak-anak amat penting buat pesakit dalam mengawal emosi. Alhamdulillah, dengan aktiviti kami, dengan perkongsian, mereka menjadi lebih positif. Sebab untuk menangani penyakit kronik seperti SLE, seseorang pesakit itu perlu positif. Sebab ini adalah liku-liku hidup yang mereka perlu harungi. Jadi alhamdulillah bila kami jumpa mereka di sini, mereka lebih positif. Ada juga pasien yang sebelum datang sini mereka rasa macam suicidal, macam kehidupan dah tak ada makna. They feel life is so hopeless. Jadi bila datang sini alhamdulillah mereka lebih positif, mereka faham bukan mereka seorang aja ada penyakit ni, ramai orang perempuan yang ada juga penyakit ni dan ada yang lebih teruk daripada apa yang mereka alami. Penyakit autoimun lupus bukanlah pengakhiran. Semangat juang yang ditunjukkan oleh wanita-wanita hebat ini wajar dijadikan inspirasi. Diharapkan lebih ramai mereka di luar sana meningkatkan lagi kesedaran mengenai penyakit seribu wajah ini dan menggalakkan diagnosis yang lebih awal agar dapat menangani penyakit ini dengan lebih cepat. Baik, tahniah kepada Persatuan SLE kerana terus memberikan pendedahan dan juga kesedaran mengenai SLE ini. Okey, kami juga nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang berkongsi dengan kita pengalaman mereka di Facebook kami. Okey, antaranya Aiman Syukur, ini cukup menarik, seorang jejaka. Saya lelaki pun kena autoimun sekarang. Saya hidap rheumatoid arthritis, sakit sendi-sendi dan joint. Dan juga ini sesuatu yang positif dikongsikan oleh Nur Malasudin. Saya adalah pesakit autoimun sejak berumur 34 tahun. Sekarang sudah umur 51 tahun, masih bertahan. Doktor kata makan ubat seumur hidup.
Jadi saya sedih, saya berazam untuk sihat dan berfikiran positif untuk sembuh. Sekarang sejak amalkan pemakanan sihat dan senaman secara berkala, beliau menjadi lebih sihat, lebih terkawal. Alhamdulillah. Doktor, bila bercakap tentang penyakit, ini yang ingin ditanya ataupun dinanti-nantikan oleh pesakit. Saya ada pengalaman ahli keluarga mempunyai penyakit yang sama ini. Mula didiagnos pada usia 28 tahun. Selepas lebih kurang tempoh 13 tahun mempunyai SLE, kemudian SLE-nya tak aktif, sudah tidak aktif. Jadi bermakna ada harapan untuk kesembuhan ataupun bagaimana sebenarnya yang boleh kita kongsikan kepada penonton. Betul. Sebab bukan semua SLE ini akan terus aktif dan semua orang akan menderita. Tak. SLE ini kita aim is remission. Remission maksudnya SLE itu tidak aktif. Dan ini boleh di-achieve dengan syarat jumpa kita secara berkala, makan seperti apa yang kita suruh kan. Bukan ubat seperti in compliance issue. So actually kita punya aim in treatment in SLE semua 100% mahukan mereka in remission. Semua. Tapi bila macam Farin dah just now highlighted, sometimes SLE itu datang, kita tak tahu bila nak datang. So it unpredictable pun betul kan. So sebab tu kita kena avoid all the triggers. Stress, merokok, sunlight kan. Sunlight kalau boleh pun kena avoid. Infection, that kind of thing can trigger the SLE to flare. So kita try our best to avoid trigger, makan ubat seperti yang doktor suruh, insya-Allah boleh go instant remission. Okey, baik doktor. Daripada awal kita dah bincangkan dan saya kira pelbagai juga mungkin ada ramai dah mula rasa ragu, rasa risau dan sebagainya. Tapi apakah dan bilakah seseorang itu patut berjumpa dengan rheumatologis? Kerana ianya pelbagai dan orang kata satu sama lain berkait dan kerap. Kejap sakit sini, kejap sakit sini jadi, kan. Ramai yang tak tahu. Jadi bila the red flag ataupun bila sepatutnya berjumpa? Terbaik tu. Very good question. But it's very difficult for me to answer. So, rheumatologist ni dia melihat semua organ, multiple organ. So kalau seorang, tapi basically kalau joint pain, benda-benda yang memang definitely keradangan, terus jumpa dengan kami. Tapi of course kalau radang sikit and then mouth ulcers, rambut gugur, memang that is kita punya disease lah. Simptom. Okey. Doktor, kalau sakit pening ataupun COVID, kita tahu ada simptom atau gejala awal. Kadang-kadang simptom-simptom sebegini mungkin ramai dalam kalangan kita tak perasan, kurang cakna, kurang kesedarannya. Adakah perlu untuk seseorang wanita itu menjalani saringan berkala ataupun bila waktu terbaik untuk seorang wanita itu, kalau mungkin ada dari segi keturunannya ke, ada pengalamannya ke, perlu ataupun tidak untuk mendapatkan saringan awal? Question yang sangat bagus. So jawapannya tidak. So tak perlu. Tak perlu. Kalau seseorang itu tidak mempunyai symptoms yang suggest seperti yang kita discuss just now, sebenarnya tidak ada keperluan. So orang yang sangat sihat, aktif, tiba-tiba pergi medical check up and then buat semua auto body punya screening. And auto body can be positive. And ini memberi pada mereka depression, tekanan yang unnecessarily tension kan. Sebab 30% daripada populasi boleh dapat autoimmune positif and it is false positive. So tak perlu berkala kalau tak ada simptom. Yang akan merisaukan. Ataupun buat double check lagi? Perlu ke ataupun tidak? Double check maksudnya macam mana? Dia buat sekali lagi. Okey, dah positif. Perlu ke dia buat lagi? Tidak perlu lagi. Sebab autoantibody itu akan berada sentiasa di badan kita. Tanpa kita ada simptom. Doktor, masa kita dah habis ni. Tapi saya nak curi sikit je doktor. Kalau katalah dalam kalangan penonton-penonton kita ingin dapatkan rawatan bantuan, tak tahu ke mana mereka nak pergi dan sebagainya, mungkin doktor ada sedikit pesanan kepada mereka. Silakan. Secara ringkasnya. So kepada penonton-penonton yang ada simptom seperti kita bincang just now kan, dan tak tahu kenapa punca, please datang jumpa kita awal. Sebab kita akan buat pemeriksaan daripada physical examination terus kepada blood investigation. Baik. Dengan itu kita sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Wan Syamimi, pakar rheumatologi Hospital Pengajar UPM kerana bersama kita pada hari ini dan diharap telah memberi pencerahan dan juga pengetahuan mengenai autoimun dan juga SLE ini. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Prof dan juga kepada tetamu-tetamu kita yang berada dalam talian, kepada adik puteri dan juga kumpulan sokongan Persatuan SLE Malaysia yang sudi berkongsi pelbagai pengalaman dan juga manfaat berguna buat kita di Wanita hari ini. Baik, jadi kami akan berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami. Wanita hari ini.
Di awal tadi saya dah kongsikan ada sesuatu yang menarik untuk orang-orang Johor Bahru dan sekitar Johor dan juga Singapura, insyaAllah. Sila datang beramai-ramai, sesuatu yang menarik berlaku di sana. Inilah yang kami nak kongsikan. Jom datang beramai-ramai ke Karnival Jom Heboh di Puteri Harbour, Iskandar Puteri pada hari Jumaat dan Sabtu 9 dan 10 Disember ini. Ada pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk para pengunjung seperti belon udara panas Duit Now, permainan belon buih dan face painting di zon Duit Now dengan bayaran hanya RM1. Okey, tak payah bawa duit cash, Fahrin. Bayar dengan mengimbas Duit Now QR dari mana-mana aplikasi perbankan mudah alih ataupun e-dompet. Jadi siapa-siapa pun boleh naik ni. Anda ada juga deko LED, booth bergambar, belon udara panas 3D dan foto wall neon untuk dijadikan kenangan bersama keluarga dan rakan-rakan. Jadi kan, apa-apa pun yang penting jangan lupa hashtag Duit Now bikin senang. Jumpa anda di sana. InsyaAllah saya dan Fatin akan menemui anda di Johor Bahru. InsyaAllah petang ni kami nak terbang ke sana. Betul. Pastikan kalau berjumpa dengan mereka, ambil gambar mereka berdua. Ada hashtag gelak tapi sepi. Okey. Baik, kita akan kembali untuk esok. Cukup menarik. Esok juga hikayat perkahwinan. Kita akan kembali dengan topik sembang. Tapi bukan sembarang sembang. Sembang bilik tidur. Tapi hikayat perkahwinan sembang bilik tidur. Awak kalau sembang bilik tidur, awak dengan siapa? Dia memang suka jadi punca kan, Farin. Saya sembang dengan diri saya sembang dengan bantal. Tapi tak apalah kan. Tapi kawan sembang tu kena cari tahu. Sebab tu sembang bilik tidur ini sangat-sangat penting dengan macam santai tetapi satu tips yang baik untuk kebahagiaan rumah tangga. Sebab tu esok topik dia hikayat perkahwinan. Jadi untuk yang dah berkahwin, yang belum kahwin tak apa. Mungkin boleh sembang telefon. Bukan sembang bilik tidur tapi sembang telefon. Okey, pastikan terus bersama kami esok dalam topik hikayat perkahwinan sembang bilik tidur. Yang tunjuk kat Farin. Awak sembang dengan siapa telefon tu? Saya tengok telefon lah. Assalamualaikum. Kita jumpa esok. Bye. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi sekal hati dia tambah berani pendidik puteri dalam hal jati diri.